Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Pak Su di FB dan juga di TikTok, Assalamualaikum, semua sihat? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih yang share, terima kasih yang tengok, terima kasih yang tekan like. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi bersama-sama untuk kita mendekatkan diri kita dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, tak kiralah di mana saja mereka berada. Seperti biasa di Anjung Ngaji Pak Su ni, kita akan membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Tapi hari ini Pak Su terpanggil untuk kita bahagi dua. Bahagi dua. Apa dia bahagi dua? Kita bahagi dua, iaitu setengah jam yang pertama kita baca satu kitab. Kitab ini yang dikarang oleh Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Muhaddir Haji Jol berkenaan dengan praktikal solat. Praktikal solat yang sempurna. Ini kepada sahabat-sahabat kita di FB juga, ni buku dia, Ustaz Muhaddir Haji Jol, Praktikal Solat yang Sempurna. Baik. Kenapa Pak Su nak kongsi buku ini ataupun kitab ini, kita nak baca sama-sama selama setengah jam dan seterusnya kita akan sambung dengan membaca Al-Quran, iaitu salah satunya kerana solat itu ialah hadiah dari Allah SWT untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solat itu akan dikira pertama-tama oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat akan dikira oleh Allah pertama-tama. Besok semasa dihisap di Yaumul Mahsyar nanti, antara pertama yang akan Allah tengok ialah solat kita. Sempurna solat kita, maka amalan-amalan yang lain akan dikira. Kalau solat kita tidak sempurna, maka amalan-amalan yang lain tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekali lagi, kitab apakah yang Pak Su akan pakai ataupun Pak Su akan baca? Kitabnya berjudul Praktikal Solat Sempurna yang ditulis, dikarang oleh Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Muhaddir Haji Jol. Sampaikan solat itu akan menjadi berat. Dalam surah Al-Baqarah Allah ada bagi tahu kepada mereka yang tidak beriman. Kepada mereka yang tidak ada iman, maka solat itu bagi mereka cukup berat. Bagi kita, siapa-siapa yang rasanya solat itu ringan untuk didirikan, maka nikmatilah keindahan iman itu. Dan Allah juga ada menyebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut yang berbunyi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Jadi keutamaan solat itu amat-amat dikira ataupun memang sangat-sangat mustahab. Baik.
Sebelum kita membaca Al-Quran, mari kita sama-sama ta'aruf sedikit tentang penulis. Okey, mukaddimah penulis, siapakah penulis ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik daripada Allah jua, buku praktikal solat sempurna ini diterbitkan. Buku ini adalah peringkasan dan tambahan kepada buku Al-Fakir terdahulu, iaitu solat Nabi menurut mazhab Asy-Syafi'i, yang telah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari pihak pembaca. Alhamdulillah. Okey, buku ini lebih ringkas dan disusun mengikut tertib sebelum dan ketika solat, satu persatu, iaitu langkah demi langkah, untuk lebih memudahkan pembaca memahami praktikal solat dengan sempurna dari mula sebelum mendirikan solat sehingga selesai mendirikan solat. Semua cara pergerakan dan bacaan di dalam solat, buku ini bermula daripada mula sehingga selesai solat adalah berpandukan hadis dan pendapat para ulama muktabar dalam mazhab Syafi'i. Sumber rujukan ayat Al-Quran dan juga takhrij hadis disertakan di bahagian nota kaki, iaitu footnotes untuk rujukan. Kitab Zin At-Talib, iaitu perhiasan penuntut, telah dijadikan sebagai rujukan utama dalam penulisan buku ini kerana pengarangnya telah merujuk kepada kitab-kitab utama dalam mazhab Syafi'i, termasuk Al-Muhazzab karangan Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Ash-Shirazi, Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi, Tuhfah Al-Mumtaj karangan Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Maghni Al-Muhtaj karangan Al-Imam Muhammad Ash-Shabbini Al-Khatib, Al-Baruji Al-Bajuri karangan Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri, dan Matla' Al-Badrin karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Okey. Di samping itu juga Al-Fakir. Al-Fakir ini mewakili nama ustaz lah. Jadi dia mengaku Ustaz Muhaddir Haji Jul ni mengaku diri dia sebagai Al-Fakir. Juga merujuk kepada 4 buah kitab fiqh mazhab Syafi'i terbesar di dalam dunia Melayu, iaitu Sabil Muhtadin li Al-Tafaqquh bin Bi Amir Ad-Din karangan Al-Imam Al-Alamah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Bughah At-Talab li Murid Ma'rifah Al-Ahkam bi Ash-Shawab karangan Syekh Dawud bin Abdullah bin Idris Fatani. Okey. Baik, ada nota kaki di bawah ni karangan Syekh Haji Muhammad Zin bin Haji Serudin Pehin, orang kaya Ratna Diraja Datuk Seri Utama Brunei, Kerjaya Printing Industri, cetakan kelima tahun 1984, penggal pertama kitab suci dan kitab bab suci dan bersembahyang. Okey. Baik, Al-Bahr Al-Wafi An-Nasr Asy-Syafi karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, Manhah Al-Qarib Al-Mujib wa Mughni Ar-Raghibin fi At-Taqrib karangan Al-Alamah Syekh Wan Abdus Samad bin Muhammad Saleh Al-Kalantani, dan juga beberapa kitab fiqh dari bahasa Arab dan juga bahasa Melayu yang masyhur. Yang lain juga dijadikan rujukan, termasuklah itu antara kitab-kitab yang menjadi rujukan penulis. Okey, Fath Al-Hadi Al-Raqib fi Adilah Fath Al-Qarib Al-Mujib, dan banyak lagi kitab-kitab di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak, terlalu banyak sangat kitab untuk dijadikan sebagai pedoman oleh penulis ataupun Al-Fadil Ustaz Muhaddir Haji Jul, untuk kita sama-sama menggunakan kitab ini, buku ini sebagai rujukan kita untuk menjadikan solat kita sebagai solat yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, baru-baru ni juga kita berhenti di sini sekejap sebelum kita sambung, sebab Pak Su mendapat jemputan. Okey, Pak Su dapat jemputan selepas 2 tahun. 1 tahun ada 365 hari, 2 tahun bermakna 360, 600, 720. Lebih kurang 700 hari. Okey, lebih kurang 700 hari Pak Su tidak dapat jemputan, dan Pak Su ramai juga daripada asatizah, ustaz-ustaz cuma melakukan
kuliah-kuliah mereka hanya di media sosial. Okey, di media sosial. Jadi majlis-majlis ilmu ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu taman-taman syurga Allah. Okey, taman-taman syurga Allah. Mana boleh kalau di akhirat nanti kita nak masuk taman syurga Allah, sedangkan di dunia ini taman-taman syurga pun kita tak pergi. Kan? Mungkin ketika dahulu, ketika PKP 1, 2, 3, 4, PKPD dan sebagainya, masjid ditutup. Majlis-majlis ilmu bersemuka tidak dapat dijalankan. Tetapi apabila majlis ilmu sudah mula dijalankan, masih lagi ada sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan kita, jemaah-jemaah yang kurang mengimarahkan majlis ilmu. Jadi Pak Su dijemput baru-baru ni di satu tempat, iaitu di Surau An-Nur, Seremban Selatan. Seremban Selatan. Kehadiran amat mengecewakan, tak ramai yang hadir. Sedangkan kita tahu untuk berada di syurga Allah nanti, kita perlu praktis praktis berada di taman-taman syurga Allah di dunia ini. Dan juga ubat bagi hati kita ialah kita kena hadirlah ke majlis ilmu. Okey, kalau kita sakit kepala, mungkin kita ada ubat untuk kita makan sakit kepala. Kalau kita sakit kaki, mungkin ada minyak kita boleh sapu. Luka-luka, kita ada ubat untuk kita sapu minyak. Tetapi apabila sakit di dalam hati kita sakit, tidak ada ubat lain melainkan dengan hadir ke majlis ilmu. Okey, hadir ke majlis ilmu. Di situlah kita boleh lihat apabila orang-orang yang berilmu ini dia kurang melatah. Contoh, kalau kita tengok ketika satu ketika dahulu, apabila masjid tidak dibuka, ramai dah bising. Kan, ramai bising, apa ni masjid rumah Allah ditutup, sembahyang jarak-jarak. Terus terang Pak Su nak berkongsi dengan anda semua, yang bising tu bukannya selalu pergi masjid pun, kan? Bukanlah kita nak condemn, tetapi yang bising-bising ni, yang cerita dia cuma pergi mungkin sembahyang raya, mungkin dia pergi sembahyang Jumaat, mungkin dia pergi sembahyang waktu tak tahu ke mana, subuh, Allahu Akbar. Jadi saja nak jadikan konten dalam media sosial, buat bising, meraung bising sana bising sini. Untuk apa? Untuk kadang-kadang nak mengejar like, mengejar view, mengejar komen dan sebagainya. Jadi Pak Su mengambil inisiatif ini lebih kurang 2 tahun yang lalu. Pak Su dah mulakan bacaan Al-Quran di Anjung Ngaji. Pak Su panggil ni Anjung. Okey, di tempat ni adalah Anjung Ngaji Pak Su Samsul Rau. Setiap hari daripada hari Senin kembali kepada hari Ahad. Dan kemudian untuk tahun kedua PKP itu Pak Su kurangkan sedikit, sebab ketika itu Pak Su bagi ruang hari Sabtu dengan hari Ahad untuk Pak Su bersama dengan anak-anak baca Quran dan sebagainya. Okey, jadi begitu juga dengan waktu pagi. Pak Su pernah mengajak untuk kita sama-sama baca surah Luqman, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah. Untuk kita sama-sama, bukan Pak Su nak mengajar, tapi Pak Su ingin mengajak untuk kita sama-sama gunakan media sosial ini untuk kita sama-sama manfaatkan follower kita, sahabat-sahabat kita, untuk sering tak dapat baca, dengar, tak dapat dengar, tengok, tak dapat tengok, kongsi, tak dapat kongsi, apa lagi, sokong, kan, sokong. InsyaAllah dengan memberi sokongan ini, kita sama-sama dapat sedikit sumbangan ataupun sedikit pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung muka surat seterusnya, muka surat yang ke-8. Okey. Untuk melengkapkan buku ini, Al-Faqir iaitu Ustaz Muhadir Haji Jul berusaha memberi penjelasan dan pencerahan para ulama terhadap beberapa persoalan khilafiyah. Khilafiyah ini bermaksud pendapat berbeza, bukan salah. Ada A kata begini, ada B kata begini, dua-dua boleh pakai, kan? Yang melibatkan solat supaya masyarakat awam dapat menghilangkan kekeliruan tentang beberapa amalan berkaitan solat dan seterusnya dapat beramal dengan yakin. Okey. Beberapa tip untuk mendapat khusyuk dan menghilangkan was-was ketika solat juga disertakan supaya solat dapat ditunaikan dengan sempurna. Okey. Khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk, sampaikan Nabi SAW menyebut
akhir zaman nanti akan datang satu zaman masjid, kan masjid yang semayang beramai-ramai itu, ataupun ramai masjid datang semayang dekat masjid tapi seorang pun tak khusyuk. Seorang pun tak khusyuk. Khusyuk ni macam mana? Kita dapat rasa apa yang kita lakukan. Macam solat-solat para sahabat, macam solat-solat para alim ulama, para wali. Takkanlah usia kita dah bertahun-tahun kan, pandai macam-macam ni. Kalau dulu orang kata pandai besi, pandai rumah, pandai tukang. Tapi sekarang pandai media sosial kan, buat konten-konten macam-macam. Tapi solat tak khusyuk juga. Kenapa tak khusyuk? Okey. Dan juga menghilangkan was-was ketika solat. Okey, was-was. Was-was ni apa? Kita rasa macam tak pasti. Itu was-was, kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kan? Was-was. Kita sambung lagi sedikit para pembaca yang budiman. Hendaklah kita yakin bahawa solat cara mazhab Syafi'i juga mazhab tiga yang lain adalah mengikut solat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa kita nak ikut solat Nabi? Sebab dalam Al-Quran Allah tak tunjuk, Allah tak bagi tahu detail macam mana solat. Sehingga kan Nabi bersabda, solatlah sebagaimana aku solat. Jadi kita kena ikut macam mana Nabi solat. Okey, kita kena solat mengikut macam mana Nabi solat. Jadi ada pendapat ulama, contohnya imam yang empat yang terbesar, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya, empat mazhab itu. Ada juga mazhab-mazhab yang berbeza pendapat. Khilafiyah, disebut khilafiyah, bukan salah, khilaf. Okey, khilaf, tak salah. Semoga Allah melipat gandakan ganjaran dan meninggikan darjat al-alim Quraisy, imamuna Imam Syafi'i rahimahullah dan semua ahli ulama asy-Syafi'iyah di atas panduan dan ibadah solat yang sangat penting ini. Cara ini, cara mazhab Asy-Syafi'i yang telah dan sedang dipelajari dan ditekuni oleh masyarakat Islam di negara ini yang bermazhab Syafi'i sejak zaman berzaman. Cara inilah yang telah sedang diajar, malah menjadi sukatan pelajaran di sekolah rendah dan juga menengah, kafa dan juga pafa di seluruh Malaysia, di pondok-pondok dan juga di institusi pengajian. Malah ia diajar dan dikupas dalam majlis-majlis ilmu di seluruh dunia yang bermazhab Asy-Syafi'i. Sehubungan dengan itu, buku ini amat sesuai untuk menjadi panduan semua peringkat umur. Alhamdulillah, buku ini adalah jauh dari sempurna di samping penyusunannya yang kurang ilmunya, masyghul hatinya dan sedikit amalannya. Ini sifat penulis yang merendah diri. Okey, jangan kita bawa ada satu buku amboi kan, kita rasa diri kita yang hebat. Tapi ini ialah penulis merendah-rendahkan dirinya. Okey, mana dia? Okey, justru kepada para masyayikh, para ulama serta para pembaca budiman yang melihat kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam buku ini diharapkan dapat memperbetulkan agar ia lebih sempurna untuk cetakan akan datang. Jazakumullah khairan. Semoga buku yang tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua seperti mana asalnya. Akhirnya Al-Faqir, iaitu penulis, bermohon kepada Allah agar menjadikan amal ini ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaannya dan menjadikan ianya sebagai hasanat. Hasanat ni apa? Kebaikan. Apabila kita mati, kita mengharapkan hasanat, kebaikan. Di dalam timbangan amal penyusunnya dengan berkat kemegahan penghulu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Ada tulisan di sini yang bermaksud semoga Allah menjadikan kami dan kamu tergolong daripada mereka yang menjaga solatnya, yang mendirikan dan memelihara yang khusyuk kepadanya, iaitu solat, iaitu khusyuk hati dan anggotanya dalam solat, serta sentiasa ingin untuk mendirikan solat dan seterusnya. Kerana sebab itulah Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman di dalam kitabnya, dan dengan itu dia menyifatkan mereka lalu berfirman, mafhumnya, peliharalah solat kamu
yang 5 waktu dan solat wusta iaitu solat asar, dan dirikanlah ketaatan dan dirikanlah ketaatan kepada Allah yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kata-kata daripada Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul, penasihat syariah, Galeri Ilmu Media Group, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ihsan. Buku ini adalah cetakan pada Februari 2016. Okey, Februari 2016. Baik, kita sambung sedikit lagi sebelum kita baca Quran. Fahami maksud hadis, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat dengan benar. Ini yang Pak Su sebut tadi. Dalam Al-Quran, Allah tidak memerintahkan ataupun menunjukkan bagaimana kita solat, tetapi kita solat mengikut hadis Nabi SAW, seperti mana Nabi bersabda, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat yang benar. Panduan yang sempurna dalam solat ialah solat yang didirikan seperti yang ditunjukkan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami dan para ulama lain menjelaskan hadis ini dengan bermaksud seperti kamu melihat aku solat itu adalah melihat Nabi SAW solat dengan mata para sahabat, dengan cara ilmu iaitu mengetahui bagi sesiapa yang hidup selepas kewafatan Nabi SAW, iaitu maknanya solatlah kamu bagaimana kamu mengetahui aku solat, seperti yang ditafsirkan diterangkan dalam perkara itu oleh para ulama. Jadi kita tidak hidup pada zaman Nabi, kita juga bukan pada zaman sahabat, kita juga bukan zaman tabi'in, kita juga bukan zaman tabi'in, maka kita zaman ulama, maka kita berpegang kepada ulama mazhab Asy-Syafi'i. Okey, mazhab Asy-Syafi'i. Daripada situ kita dapat dan kita akan amalkan insya-Allah. Okey, ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya, hadis tadi dibaca diriwayatkan oleh siapa? Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, Imam Bukhari. Okey, apa yang difahami dalam penjelasan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama lain ialah perintah untuk mengikuti cara Nabi solat dalam hadis di atas ditujukan kepada para sahabat dan semua orang Islam. Hadis tadi Nabi SAW bersabda untuk sahabat tengok dan untuk kita sekarang ini. Okey. Perintah untuk mengikut cara Nabi solat, ikut hadis. Perintah untuk mengikut cara Nabi solat dan hadis di atas ditujukan kepada para sahabat dan semua orang Islam. Orang yang paling tahu bagaimana cara Nabi solat ialah para sahabat, kerana mereka melihat Nabi solat. Okey, kita tak tahu, kita tengok ulama, dan ulama ada pendapat, berbeza-beza pendapat. Tetapi rukun solat yang 13 rukun solat masing-masing mengatakan semua benar. Contoh, angkat takbiratul ihram, berdiri betul. Okey, takbiratul ihram, berdiri betul, niat dan sebagainya semua sama. Cuma kadang-kadang dia berpendapat ataupun berbeza pendapat pada tempat-tempat tertentu. Contoh, macam kita sebut ketika kita solat, kita membaca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, di tempat-tempat yang tertentu, di tempat lain kata tak payah pakai, tak boleh pakai, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan, contohnya. Tapi kita di Malaysia ataupun mereka yang bermazhab Asy-Syafi'i, kita tambah, kan? Dia bid'ah, bukan bid'ah semua yang tak baik. Yang ini kita menghormati seorang manusia yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tambah Sayyidina, bukan Sayyidina, Sayyidina yang bermaksud penghulu, ketua, kan? Sayyidina. Okey, baik, kita berhenti dahulu di muka surat yang ke-8, baru pembukaan, kita belum cerita banyak lagi. InsyaAllah nanti kita akan masuk di muka yang seterusnya pada hari-hari yang mendatang, insyaAllah besok, kalau tidak ada arah melintang.
Pak Su belum sambung syuting lagi, 30 hari bulan baru Pak Su masuk set balik. Jadi ada waktu terluang ini, maka kita sama-sama baca Quran dan kita buat majlis ilmu begini, insya-Allah semoga kita sama-sama dapat manfaat, insya-Allah. Sebab solat yang sempurna akan membuatkan amalan lain juga sempurna. Dan juga ada kata-kata motivasi. Antara kata-kata motivasi ialah sembahyanglah sebelum anda disembahyangkan. Lagi, aku solat bukan aku baik, tapi aku solat kerana aku hamba. Kan? Lagi, solat kalau tidak ada bahu untuk bersandar, jangan risau, jangan takut, kita ada lantai untuk bersujud. Itu kata-kata motivasi untuk kita sama-sama perbaiki diri kita, perbaiki amalan kita, insya-Allah. Baik, Pak Su nak mengucap salam dulu. Waalaikumsalam dari sahabat-sahabat di TikTok dan juga di FB. Terima kasih banyak yang terus menyokong Pak Su. Jom kita terus kita terus membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Mulk, insya-Allah. Baik, mari kita sama-sama buka Al-Quranul Karim halaman 562 surah Al-Mulk. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang like, terima kasih pada sahabat-sahabat yang share, terima kasih sahabat-sahabat yang tengok, terima kasih pada sahabat-sahabat yang terus memberi sokongan kepada Pak Su. Pastikan kita ada wuduk, pastikan kita bersih daripada hadas kecil, hadas besar, sebelum kita membaca kalamullah. Kalamullah, Al-Quran, An-Nur, Asy-Syifa, Al-Furqan. Itu antara panggilan-panggilan yang selalu ulama-ulama sebut tentang Al-Quranul Karim. Okay? Kita panggil Al-Quran. Ada juga orang panggil An-Nur, Asy-Syifa, ubat. Okay? Baik, mari kita sama-sama buka halaman 562 surah Al-Mulk. Baik, kita berniat sahaja kita membaca Al-Quran ini kerana Allah Ta'ala. Terima kasih Fauzi. Ya Allah, Assalamualaikum. Apa khabar orang kampung? Masya Allah. Terima kasih. Baik, kita membaca Al-Quran ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap pahala yang kita dapat daripada bacaan Al-Quran ini, kita nak hadiahkan kepada ibu dan ayah kita, kita nak hadiahkan kepada pasangan hidup kita, kita nak hadiahkan kepada anak-anak kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru yang telah mendidik, mengajar kita. Dan kita mohon pada Allah SWT dengan bacaan Al-Quran ini, kita akan dapat syafaat daripada ayat suci Al-Quran ketika kita bertemu dengan Allah nanti, insya-Allah. Mari kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, ada yang minta Pak Su buat macam Syekh Ad-Dosri. Okey, baca Fatihah macam Syekh Ad-Dosri. Pak Su tak pandai. Pak Su tak pandai. Yang tu kalau nak ikut lagu-lagu macam Syekh Ad-Dosri, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Abdul Aziz Bandar Balila, Syekh Shuraim, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kita boleh follow, boleh tengok Al-Fadil Ustaz Syekh Abdul Karim Al-Makki Al-Fatani. Okay? Dia imam Masjid Shah Alam.
Masjid Negeri Shah Alam dia pandai ikut-ikut semua. Pak Su tak pandai. Kalau Pak Su ikut macam Syekh Shuraim tu boleh tahan lah. Nak kata sebiji tak dapat. Suara Pak Su baru belajar kan. Kita dapat ajuk-ajuk pun jadilah. Dapat ajuk-ajuk. Okey, baca Al-Mulk ke Pak Su? Ya. Kita baca Al-Mulk. Okay? Halaman 562. Mari kita sama-sama betulkan bacaan kita. Mari kita sama-sama dengar bacaan kita. Siapa yang boleh rakam dipersilakan rakam untuk menjadikan ianya sebagai rujukan, insya-Allah. Assalamualaikum, selamat malam. Kerja-kerja yuk. Oh, kerja, silakan kerja. Yang mana yang nak kerja sila teruskan kerja, insya-Allah. Kan? Kerja juga kita niat ibadah, insya-Allah. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Bukan saja amal ibadah biasa kita dapat pahala, kita bekerja juga dapat pahala dengan berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. 562 kita mulakan dengan a'udzubillah. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kakak Pak Su bagi salam, kena jawab. Waalaikumsalam. Kak Haji Hazizah Haji Alidin, insya-Allah. Jom kita mulakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, qadir. Tu dengung 2 harakat. Qadir, dia dengung 2 harakat, masukkan huruf qauf di situ. Qadir. Okey. Dan juga ra, dal ya ra. Ada baris di bawah dal tu, maka dia nipis bunyinya. Qadir. Okey, sambung. Ada hamzah wasal dekat situ, alif lam allazi, bukan illazi, bukan ullazi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Bezakan huruf ta dengan huruf ta. Bezakan huruf ta dengan huruf ta. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Okey, mim dengan nun tidak ada tanda baris ataupun tanda mati, maka ikhfakan huruf ta itu min tafawut. Mati dia. Kita berhenti dekat huruf ta, bukan ta marbuta, maka dia ada hamas. Tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Tebalkan ra itu kerana ra, fa, waw, ra baris di depan. Sambung ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Okey, untuk ayat yang ke-11 ini ada ikhlab. Ada ikhlab. Fa'tarafu bizambihim, jangan ditutup mulut. Okey. Ikhlab, ba baris di bawah, zai dan nun baris di atas. Bertemu dengan ba. Zambihim, zambi, jangan tutup terus. Okey, jangan tutup terus mulut. Agak-agak sehelai kertas. Agak-agak sehelai kertas. Praktis praktis. Kalau tak boleh, fa'tarafu bizamdu, buat dulu pun tak apa. Kan? Tapi niat kita nak belajar, apabila kita dah lancar, dah bagus bacaan kita, kita akan buat fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Faham semua? Ayat yang ke-11 ada ikhlab dekat situ, dan di bawah juga kita teruskan lagi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nipis, kabir. Okey, baik, kita sambung halaman 563, masih lagi surah Al-Mulk. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Okey, ada khilaf dekat situ juga, ikhlab juga dekat situ. Innahu alimun, alimun, jangan tutup terus mulut. Innahu alimun. Kita praktis, maksudnya kita try belajar. Ikhlab itu mulut tidak ditutup rapat, cukup sehelai kertas. Agak-agak mulut kita ada sehelai kertas, tidak membahagikan antara bibir atas dan bibir bawah. Bibir atas, bibir bawah. Lagi sekali, innahu alimun bizatis sudur. Huruf sad bukan huruf sin. Sudur tebal, isti'la tebal. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Okey, masukkan huruf nun di situ. Untuk ayat yang ke-20 tu, ayat yang ke-19 tu, kita ulang balik. Dia ada wakaf dekat situ. Ada berhenti dekat wayaqbin, qalqalah wayaqbin, wayaqbin. Ulang sikit awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wayaqbin. Okey, boleh? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Okey, ada khilaf dekat situ juga.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور dua harakat dengung. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. Ulang balik ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Okay, kita sambung halaman 564. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5 baris lagi insyaAllah. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai. Kita sama-sama mendengar, kita sama-sama melihat, kita sama-sama share, kita sama-sama membaca, sama-sama kita manfaatkan majlis ataupun teknologi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di FB, di TikTok ataupun di mana-mana sahaja media sosial. Jangan kita lalai, jangan kita leka. Mari kita jadikan media sosial ini salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita jadikan ianya jambatan pahala kita, insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Fauzi Wahab, Nora Manina Yahya. Terima kasih kepada Ros Yaakob. Terima kasih kepada Kak Haja Azizah Haji Alidin. Terima kasih Bujis Baugenvilla. Masya Allah. Dapat rasa apa yang kita lakukan. Apa ditulis ni? Perbezaan pendapat. Oh, baik. Alhamdulillah, terbaik Pak Su terus ke jalan Allah. InsyaAllah kita terus ke jalan Allah. Pak Su buat. Semoga kita sama-sama dapat keberkatan, kerahmatan dan juga pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada juga ketua kelas kita, Wan Nur Fadilah. Semoga Wan Nur Fadilah dipermudahkan urusan dunia akhirat. Harizah Zam Muhammad Harizahi Zam Muhammad. Jazakumullah khairan Pak Su. Jazakallah khair, insya-Allah. Baik, jom kita tutup dengan membaca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah, berhajat kepadamu ya Allah, meminta-minta padamu ya Allah, kerana kami ini adalah hamba-Mu yang sangat-sangat lemah ya Allah. Dengan kelemahan kami ini ya Allah, kami sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, dengan limpah kurnia-Mu, dengan sifat-sifat maha mulia-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa yang nampak, yang tersembunyi, dosa dulu, kini atau dosa yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa ibu dan ayah kami, kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ibu dan ayah kami telah tiada di atas muka bumi ini ya Allah, maka lebih-lebih lagi kami berdoa dan kami berhajat kepadamu ya Allah. Janganlah disempitkan kubur kami, kubur ibu dan ayah kami. Janganlah digelapkan kubur ibu dan ayah kami. Kau terangilah kubur mereka, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Kau jadikanlah kubur-kubur mereka itu sebahagian dari taman-taman syurga-Mu ya Allah. Dan kau masukkanlah ibu dan ayah kami ke dalam syurga-Mu nanti tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pasangan-pasangan hidup kami, suami kami, isteri kami. Lembutkanlah hati pasangan-pasangan hidup kami, suami kami, isteri kami. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami pasangan yang soleh dan solehah, yang dapat bersama-sama dengan kami berpimpin tangan menuju ke syurga-Mu dengan redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami, lembutkanlah hati anak-anak kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mendengar kata, anak-anak yang sering menjaga solatnya, mendirikan solat dan sering membaca Al-Quran ya Allah, dan menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup mereka di dunia. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang menjadi penjejuk mata hati kami, yang akan mendoakan kami apabila kami telah tiada nanti ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saudara mara kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami. Ampunilah dosa ya Allah ibu dan ayah mertua kami, guru-guru yang telah mendidik mengajar kami, jiran-jiran kami, juga kami tidak lupakan kawan-kawan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama ada hidup atau telah meninggal ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami meminta dan kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami dari bala dan wabak COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah kembali virus ini jauh-jauh dari dunia ini, dari negara kami ini, dari negeri kami ini, dari bandar kami ini, dari kampung kami ini, dari taman kami ini, dari rumah kami ini ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala bencana, kecelakaan, kemalangan hidup di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mohon dan kami minta padamu ya Allah, rezekikanlah kami untuk kami mendirikan salat 5 waktu sehari semalam ya Allah. Rezekikan kami agar kami dapat fasih membaca Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini teman hidup kami yang boleh kami baca pagi, petang, siang dan malam. Mata kami selalu melihat Al-Quran, telinga kami selalu mendengar ayat suci Al-Quran, bibir dan lidah kami selalu basah membaca ayat suci Al-Quran, tangan dan jari jemari kami selalu memegang dan menyalak lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Ya Allah, kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini teman hidup kami, teman kami ketika kami mati di alam kubur nanti ya Allah, dan teman kami sebagai syafaat untuk kami ketika kami bertemu denganmu nanti ya Allah. Ya Allah, kami mohon dan kami minta padamu ya Allah, dengan datangnya ujian darimu, cubaan darimu ya Allah, pandemik COVID-19 ini, ramai di antara kami yang terkesan ya Allah. Rezekikanlah kami dengan rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Jika di langit kau turunkan untuk kami ya Allah, jika di bumi kau keluarkan rezeki itu untuk kami, jika jauh kau dekatkanlah rezeki itu untuk kami, jika haram kau sucikanlah rezeki itu untuk kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami, bimbinglah kami ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan untuk kami. Jika ada di antara kami yang susah ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang tidak lagi bertemu jodoh, maka temukanlah jodoh yang baik-baik, yang soleh dan saleh untuk kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih lagi direzekikan, belum lagi direzekikan anak, maka kami mohon kepadamu ya Allah, rezekikanlah kepada kami anak yang soleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta, hanya kepadamu kami mohon ya Allah. Kabulkanlah hajat dan doa kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Abdillah bin Jamar dari Singapura. Terima kasih. Masya Allah. Pak Su ada sahabat Syekh Mishari Singapura. Kan. Pak Su ada sahabat. Dia imam masjid dekat Singapura sana. Alhamdulillah. Dah makan, Pak Su dah makan, alhamdulillah. Semua dah makan, alhamdulillah. Okey. InsyaAllah malam esok, jika diizinkan oleh Allah SWT, kita akan bertemu lagi. Kita akan sambung kitab praktikal solat yang sempurna ini. Kita akan baca-baca lagi sekali lagi sambungan dia, dan terus kita akan membaca Al-Quran. Mungkin ada permintaan daripada tuan-tuan yang di FB dan juga di TikTok nak surah-surah yang lain. InsyaAllah berketepatan masa dan waktu, kita akan tak sambung lagi ataupun kita akan tukar surah-surah yang lain pula. Sekian dari Pak Su, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.